Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, hai semua. Sayang pinang rasanya kelat, sirih sekapur sudah berlipat. Gelanggang dibuka bukan bersilat, sekadar untuk melontarkan pendapat. Sudah pasti pendapat saya adalah berdasarkan kajian yang telah dijalankan, iaitu berkaitan dengan kemahiran pengajaran guru cemerlang bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Komsas. Bersama-sama dengan saya iaitu Muhammad Rohiman Subri dari Universiti Sains Malaysia, ditugaskan selaku pembentang dan ahli dalam kajian ini yang terdiri daripada Profesor Madya Dr. Rohizani Yaakob, juga daripada Universiti Sains Malaysia, dan Dr. Azlinda binti Boheranuddin dari College University Tengku Abdul Rahman, telah melihat bagaimana kajian ini perlu dilaksanakan dan sangat penting dilaksanakan, terutamanya dalam meningkatkan dari segi kemahiran guru bahasa Melayu itu di dalam pengajaran dan pembelajaran, terutamanya pengajaran dan pembelajaran Komsas lah. Dan kita melihat bahawa PDP Komsas itu perlu diberi nafas baharu untuk memastikan stereotip ataupun pandangan yang negatif daripada murid bahawa Komsas itu sangat membosankan, tidak berlaku di dalam pengajaran Komsas. Maka kemahiran pengajaran guru cemerlang ini perlu diteliti secara mendalam untuk memastikan kita mendapat satu garis panduan yang baharu untuk meningkatkan dari segi kompetensi di dalam pengajaran dan pembelajaran Komsas. Sama-sama kita saksikan video pembentangan ini. Belakang bagi kajian ini ialah yang pertamanya adalah GC, iaitu guru cemerlang dikenali sebagai effective teacher, expert teacher dan competent teacher, serta para sarjana bersetuju bahawa GC merupakan guru yang berkesan serta pakar dalam skop bidang terutamanya dari aspek pengendalian pengajaran dan pembelajaran seperti yang diutarakan oleh Borman dan Kimball pada tahun 2005. Begitu juga dengan sarjana-sarjana dari luar maupun tempatan. Dan di Malaysia, kita lihat menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memperkenalkan terma GC sejak tahun 1994 kepada guru-guru yang memiliki pengetahuan, kemahiran dan kepakaran dalam subjek pengkhususan mereka. Dan cabaran yang paling getir bagi seorang GC itu adalah dengan melengkapkan segala kemahiran diri dan memastikan amalan PDP sesuai dengan taraf gelaran GC yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan GC ataupun guru cemerlang yang telah dipilih seharusnya memenuhi kemahiran yang telah ditetapkan oleh KPM dengan pemantauan jemaah nazir dan jaminan kualiti seperti yang telah termaktub di dalam buku terma rujukan guru cemerlang yang telah diterbitkan oleh KPM pada tahun 2008. Dan melihat kepada perkembangan senario pendidikan semasa melalui pengenalan DSKP, iaitu Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Bahasa Melayu, telah pun mengubah corak pengajaran Komsas dengan menjadikan teks Komsas ini sebagai bahan pengajaran terhadap pengajaran kemahiran bahasa agar mewujudkan murid yang mempunyai sasiah yang tinggi, pengetahuan, kesedaran tentang kemanusiaan, kemasyarakatan dan budaya yang selaras dengan norma citra masyarakat Malaysia. Dan permasalahan bagi kajian ini ialah yang pertamanya ialah pengajaran guru cemerlang yang kurang memberangsangkan. Yang pertamanya kita melihat bahawa prestasi pengajaran guru cemerlang yang dipantau di sekolah kurang menyelah serta masih lagi bersifat tradisional, iaitu berpusatkan kepada guru dan tidak berpusatkan kepada murid. Ini yang telah diutarakan oleh sarjana tempatan seperti Kamal Azmi 2010, Rozita Radiah dan Abdul Rashid pada tahun 2012, Rahim 2013 dan Ong Si Chong pada tahun 2018. Dan kita penilkan permasalahan juga melihat kepada keupayaan guru cemerlang itu, terutamanya guru cemerlang bahasa Melayu yang dilihat gagal mengamalkan pendekatan, kaedah dan teknik yang kreatif di dalam sesi pengajaran. Ini yang diutarakan oleh pengkaji Ong Si Chong, Zamri dan Muhammad Izham pada tahun 2017 dan Ong Si Chong pada tahun 2018. Dan permasalahan sudah pasti menjurus kepada kegagalan pengajaran Komsas itu sendiri yang dilihat menerusi laporan yang telah dikeluarkan melalui Pelan Hala 7 Pendidikan Bahasa Melayu 2016-2025 telah melaporkan bahawa guru kurang berkemahiran dan tidak berminat dalam bidang kesusastraan Melayu telah menyebabkan berlakunya kegagalan pengajaran Komsas. Malah sehingga hari ini tiada satu kaedah yang telah ditetapkan oleh mana-mana pihak untuk memastikan pelaksanaan pengajaran Komsas itu berlangsung dengan jayanya dan telah menyebabkan berlaku kesukaran terhadap guru tersebut untuk menafsir sesuatu karya sastra yang ingin diajar terhadap murid.
Dan objektif kajian ini adalah menjurus kepada 3 objektif. Yang pertamanya adalah mengenal pasti kemahiran teknologi GCBM tentang PDP Komsas, meneroka kemahiran mengawal situasi kritikal GCBM tentang PDP Komsas, dan yang ketiga, meneroka kemahiran pemudahcaraan GCBM tentang PDP Komsas. Seterusnya kita melihat kepada persoalan kajian, iaitu yang pertama, apakah kemahiran teknologi GCBM tentang PDP Komsas. Yang kedua, bagaimanakah kemahiran mengawal situasi kritikal GCBM tentang PDP Komsas. Dan yang ketiga, bagaimanakah kemahiran pemudahcaraan GCBM tentang PDP Komsas. Kajian ini bermatlamatkan penerokaan terhadap kemahiran GCBM tentang pengenalan Komsas. Maka metodologi kajian ini menjurus dibina berdasarkan kajian reka bentuk kajian kualitatif digunakan untuk mengaplikasikan pendekatan fenomenologi. Seterusnya, metodologi kajian ini juga menggunakan teknik interpretive phenomenological analysis. Digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan data daripada peserta kajian, kerana perkara ini membantu pengkaji untuk mengetahui secara mendalam melalui pengalaman, peristiwa atau keadaan seseorang melalui temu bual yang dijalankan. Ini yang diutarakan oleh Smith dan Osborne pada tahun 2006. Seterusnya, kajian ini menggunakan pengumpulan data secara temu bual, iaitu secara intensif yang dilakukan terhadap 7 peserta kajian yang dipilih secara bertujuan, kerana perkara ini membantu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang dibualkan oleh peserta kajian. Ini berdasarkan Reed, Flowers dan Lakin pada tahun 2005. Seterusnya, dapatan kajian yang pertama untuk objektif yang pertama ini adalah kita melihat bagaimana kemahiran teknologi, dan kita dapati daripada peserta kajian kemahiran dari segi teknologi peserta kajian ini terdiri daripada penggunaan internet yang secara maksima untuk mendapatkan bahan dan sebagainya dalam pengajaran Komsas. Seterusnya, mereka juga menggunakan penggunaan video untuk menarik perhatian murid di samping untuk membawa murid ke dalam situasi yang sebenar seperti yang terdapat di dalam video agar dapat menghayati sebuah karya itu dengan baik. Seterusnya, mereka juga menggunakan penggunaan e-permainan untuk menarik generasi muda, terutamanya murid-murid ini, untuk mempelajari Komsas, untuk memperbaharui Komsas agar dapat menarik perhatian murid mempelajari Komsas. Seterusnya, kita melihat kepada dapatan kajian untuk menjawab soalan yang kedua, iaitu berkaitan dengan kemahiran mengawal situasi kritikal. Dan dapatan kajian juga mendapati kemahiran mengawal situasi kritikal ini dapat dilakukan dengan cara bagaimana fikir peserta kajian itu mengawal emosi diri, ya, untuk memastikan kelancaran PDP. Seterusnya, mereka bertindak untuk memotivasikan, perlu bertindak untuk memotivasikan murid, dan seterusnya mewujudkan unsur kecintaan. Jadi ketiga elemen ini penting untuk memastikan mereka mahir dan mewujudkan PDP Komsas yang berkesan. Seterusnya, kita lihat kepada dapatan kajian yang ketiga bagi persoalan kajian yang ketiga, iaitu kemahiran pemudahcaraan. Untuk menjadikan PDP Komsas ini ke arah PAK, pembelajaran abad ke-21, mereka perlu serta mahir untuk mewujudkan murid berkolaboratif, murid berkomunikasi serta murid berfikir secara kritis dan kreatif ketika PDP Komsas dilaksanakan. Seterusnya, sumbangan kajian ini kepada 4 perkara, iaitu yang pertamanya adalah sumbangan terhadap PDP GCBM. GCBM dapat meningkatkan kompetensi serta kemahiran di dalam pengajaran Komsas untuk memastikan matlamat Komsas berjaya dicapai. Seterusnya, bagi PDP Komsas itu sendiri, kita dapat mengembangkan bagaimana proses penyampaian karya Komsas itu terhadap murid menerusi kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam diri guru cemerlang ini. Seterusnya, kita melihat kepada pihak berkepentingan yang terdiri daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga pihak Jemaah Nazir Jaminan dan Kualiti yang boleh menjadikan kajian ini sebagai satu penanda aras untuk meneliti guru cemerlang yang bakal dilantik serta kemahiran-kemahiran yang boleh dipenuhi oleh seorang guru cemerlang itu untuk melaksanakan pengajaran Komsas. Seterusnya, kajian ini juga memberi sumbangan terhadap kaedah kajian, terutamanya dari aspek kaedah kajian yang menggunakan reka bentuk fenomenologi, yang kebanyakan sebelum ini kajian tentang guru cemerlang adalah banyak bersifat kepada kajian kes, tetapi kajian pada kali ini adalah meneroka bagaimana fenomenologi itu dilihat di dalam diri peserta kajian itu.
Dan kesimpulan berdasarkan kajian ini, kita dapatan kajian yang diperoleh daripada kajian ini telah membuktikan bahawa wujud kemahiran pengajaran dalam diri GCBM tentang PDP Komsas dan dapatan daripada kutipan data di lapangan juga kita menemukan dapatan baharu di samping dapatan-dapatan yang menyokong terhadap kajian lepas. Maka kajian ini juga dapat dijadikan panduan guru bahasa Melayu dalam melaksanakan PDP Komsas, terutamanya guru-guru baharu yang ingin mengajar murid tentang Komsas yang selari dengan PAK21 boleh melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalam kajian ini. Akhirul kalam, sekian, terima kasih. Kata orang, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa.